ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Seremban. Saya menghormati keputusan Yang Berhormat yang sebelum ini telah memberi pengecualian. Apa yang berlaku ialah semasa pengecualian diberi, DSL hanya dipohon iaitu setelah kapal itu masuk. Ini dari segi kedaulatan negara ya. Dan apabila kita telah membangunkan EDSL, dalam 10 kes yang kita luluskan, hanya mengambil masa 3 hari. Apa yang saya nak beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini ialah, mereka boleh masuk ke perairan kita, terus masuk, baru memohon DSL. Apa yang kita nak buat ialah, memohon EDSL melalui EDSL, Domestic Shipping License, dahulu. Dan kita hanya perlukan 3 hari untuk meluluskannya. Tidak ada pertikaian seperti sebelumnya, mungkin 45 hari perkara yang berlaku sebelum ini. Tetapi disebabkan penambahbaikan aplikasi dalam talian EDSL, ianya telah diselesaikan. Yang pertama. Kedua, Yang Berhormat bangkitkan kapasiti syarikat. Saya ingin nak maklumkan kepada Yang Berhormat, kalau kita lihat dalam dunia ini, di bawah 2 liga, dia ada 11 player. Apa yang saya nak kata di Malaysia, ada satu syarikat yang mana merupakan syarikat terbesar di Indonesia. Dan malahan sekarang ada syarikat kedua. Kedua-dua syarikat yang dimiliki oleh syarikat Malaysia ini, apabila mereka pergi ke Indonesia, mereka tidak boleh menjadi pemegang saham utama 51%. Sekarang mereka hanya 49%. Tetapi mereka adalah major player yang paling aktif di Indonesia. Kenapa begitu? Kerana di negara jiran kita, Indonesia juga mengamalkan dasar kabotase yang malahan lebih stringent daripada kita. Jadi, sekarang di Malaysia, bukan kata kapal asing tak boleh masuk ke sini. Cuma mereka kalau datang rumah, ke rumah saya bagi salam, itulah. Kalau kita bagi kelulusan, 10 hari dalam 3 hari kita bagi kelulusan. Jadi itu mungkin dari segi persepsi, ada orang kata kita tak benarkan forum biasa. Ini tak benar. Kerana yang kita benarkan daripada syarikat Singapura iaitu ASEAN Explorer dan ASEAN Restorer. Kerana apa? Mereka ni flag Indonesia dengan Singapura. Pertama. Dan kedua, syarikat ini, Yang Berhormat tadi kata yang di P2. Untuk makluman Yang Berhormat boleh semak. Okey. Syarikat ini telah memiliki satu kapal di P2. Tetapi mereka ini sekarang disebabkan dasar kita ini, sebelum itu yang dikatakan ditunggu-tunggu mereka perlukan kapal Lobrock. Itu yang diminta oleh syarikat Facebook. Dan kapal itu pun reflect di Malaysia pada 27 November yang lalu setelah kita melaksanakan dasar baru. Jadi sekarang persoalan di P2. Mereka juga ada. Kerana syarikat ni ada 5 vessel daripada 48 vessel yang ada di dunia. Jadi ini adalah milik Malaysia. Dan Yang Berhormat tanya satu soalan yang mungkin ramai pun tidak tahu. Saya pun rasa tertarik, kenapa 10 ini kapal Malaysia tak masuk? Apa yang berlaku ialah, apabila mereka nak kapal membaiki, mereka mungkin ada kerja di tempat lain. Bermaksud, ada yang bekerja sudah dapat kontrak di Indonesia, dia akan teruskan. Di China dia akan teruskan. Untuk kita hanya bagi satu ruang, kapal Malaysia dalam tempoh 3 hari, mereka kalau ada kapal yang boleh, apa salahnya kita berikan peluang pada mereka. Jadi ini adalah dasar kabotase policy untuk tidak menghindar mana-mana pelaburan. Kita alu-alukan, My Digital is something, our blueprint, kita nak bangunkan. Jadi walaupun saya mengambil pandangan Yang Berhormat tadi, kita akan bincang secara terperinci dalam kabinet bersama dengan KKMN. Saya yakin kita akan mengimbangi antara kedaulatan digital, soal keselamatan, kita mengambil pandangan daripada MKN, KDN, KKMN, Kementerian Kewangan, EPU dan juga yang penting ialah semua stakeholders yang terlibat. Dan saya rasa kita akan buat satu keputusan yang mana tidak mengganggu gugat pelaburan asing, tapi pada waktu yang sama mempertahankan kedaulatan negara seperti mana yang dilakukan oleh Indonesia dan juga negara-negara jiran. Sekian, terima kasih. Terima kasih.